Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min syururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat petang. Salam pertemuan dalam pertemuan program Hamba Ilahi siri yang ke-85, di mana kita akan membicarakan daripada kitab Al-Azkar Imam Nawawi rahimahullahu taala. Lalu pada petang ini kita telah tiba pada perbincangan tentang zikir-zikir ketika mana sujud. Kita telah belajar lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6 5 zikir yang mana Imam Nawawi kumpulkan daripada riwayat yang berbeza. Antaranya Subhana Rabbiyal A'la, zikir yang kita biasa amalkan. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdik, zikir yang kedua. Subuhun Quddus, zikir yang ketiga. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu, zikir yang keempat. Dan Subhana dzil jabaruti wal malakut, zikir yang kelima. Maka pada hari ini kita nak sambung dengan riwayat-riwayat yang mengenai zikir ketika mana sujud yang Imam Nawawi bawakan dalam kitab Al-Azkar beliau. Sambil itu apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wad du'a'i ilal huda wad dalalati 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatih wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon je sebaik sahabat-sahabat yang baru join untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas dan juga tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat, moga-moga lebih ramai yang beroleh pengajaran. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala berkenaan tentang zikir yang keenam yang boleh dibaca ketika mana dalam sujud. Imam Nawawi rahimahullahu taala meriwayatkan hadis yang mana riwayat daripada Imam Muslim rahimahullahu taala. Kata Imam Nawawi, wa rawaina fi sahih Muslim an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dan kami meriwayatkan hadis yang berikut dalam sahih Muslim daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Sahabat boleh buka riwayat yang ke-150 daripada muka surat 138. Maka dalam Sahih Muslim Aisyah berkata, lalu riwayat yang sama ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, tapi Imam Ahmad riwayatkan daripada jalur Abu Hurairah, yang mana Imam Ahmad punya riwayat daripada jalur Abu Hurairah dan Abu Hurairah mengambil daripada Aisyah. Antara riwayat yang luar biasa di mana sahabat meriwayatkan daripada sahabat, iaitu Abu Hurairah meriwayatkan daripada Aisyah dalam Musnad Ahmad, hadis yang sama. Begitu juga dalam Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Khuzaimah, riwayat daripada Abu Hurairah daripada Aisyah, tapi Muslim adalah riwayat daripada Aisyah terus. Maka apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Riwayat ini panjang yang mana tapi Imam Nawawi nukilkan sebahagian. Kata Aisyah, iftaqattu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhata lailah fatahassastu fa idza huwa raki' aw sajid yaqul subhanak wa bihamdik la ilaha illa anta. Terima kasih kepada yang share di ruang komen riwayat yang berapa, muka surat yang berapa. Kata Aisyah, pada suatu malam aku mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab bila dia bangun Nabi tak ada di sebelah dia. Maka pada waktu itu dalam keadaan gelap, zaman dahulu bukan seperti zaman kita, adanya lampu tidur dan sebagainya. Maka aku mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Fatahassastu, lalu aku menemui Nabi SAW yang pada waktu itu sedang rukuk ataupun sedang sujud sambil membaca tasbih yang berikut, yang mana tasbih ini adalah lebih kurang sama dengan tasbih yang ke-145. Lalu apa yang Nabi baca ketika dalam sujud? Sama-sama sahabat ikut. Subhanak wa bihamdik la ilaha illa anta. Ada yang kata tengah dengar sambil masak, silakan, tapi boleh kena ikut sekali. Lalu kena ikut sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kena ikut sekali. Jom sama-sama kita baca. Ini zikir yang ke-6. Subhanak wa bihamdik la ilaha illa anta. Lagi sekali. Subhanak wa bihamdik la ilaha illa anta. Zikir ini adalah zikir yang ke-6 yang dibaca dalam sujud. Lalu apakah terjemahannya? Subhanak, maha suci dikau ya Allah, wa bihamdik, dan segala puji bagimu ya Allah, la ilaha illa anta, tiada Tuhan yang layak disembah kecuali dikau. Maka ini adalah zikir yang ke-6 yang dibaca dalam sujud. Subhanaka wa bihamdik la ilaha illa anta. Pendek. Lalu ada tak sahabat-sahabat yang berazam untuk amalkan? InsyaAllah kita berazam untuk sama-sama amalkan. Lalu tulis di dalam komen, saya azam untuk amal. Moga-moga dengan amin daripada sahabat-sahabat yang lain kita dapat amalkan riwayat-riwayat ini. Ini adalah riwayat yang ke-6 menceritakan tentang zikir yang pelbagai yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya dalam riwayat yang lain daripada Aisyah juga, daripada Sahih Muslim juga, tetapi wafi riwayah dalam riwayat yang lain, ahlan tulis saya azam untuk amalkan. Okey. Lalu riwayat yang berikut, dalam riwayat Muslim adanya penambahan detail tentang bagaimana Aisyah mencari Nabi. Maka dalam riwayat Muslim disebutkan, kata Aisyah, tanganku secara tak sengaja menyentuh kedua telapak kaki baginda yang tegak ketika baginda di dalam solat, iaitu dalam sujud. Maka riwayat berikut ini menyebut Aisyah sentuh tapak kaki Nabi. Di sini para ulama Syafi'i mentakwilkan sentuh dengan berlapik. Kerana dalam mazhab Syafi'i bahawa sentuh pada waktu itu membatalkan walaupun di antara suami dan isteri. Maka sebab itu kata Ibnu Allan, sentuhan pada waktu itu ada lapik. Mungkin pada waktu itu Nabi terkena pada pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menutup pada kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sentuh Nabi SAW punya kaki, yang pada waktu itu Nabi SAW dalam keadaan sujud. Apa yang Nabi baca? Ini adalah doa yang ke-7 dan doa yang terakhir. Maka yang Nabi SAW baca pada waktu itu, zikir pada waktu itu, sama-sama sahabat ikut, amin amin, kepada yang pada waktu ini azam untuk amalkan, amin amin. Mohon jasa baik untuk yang baru join, bantu share, kongsi, sebar luas dan juga tag rakan-rakan yang lain. Maka apa yang Nabi SAW baca? Allahumma, sama-sama sahabat ikut, Allahumma inni a'udzu biradaka min sakhatik wa a'udzu bimu'afatik min uqubatik wa a'udzu bika milk la uhsi thana'an alaika anta kama athnaita ala nafsik. Kak Laila Umar kata ikut sekali, alhamdulillah. Lain sekali kita baca. So ada orang dia baca 3 kali terhafal, lalu kita baca lagi sekali dan kali ketiga dengan terjemah. Allahumma inni a'udzu biradaka min sakhatik wa a'udzu bimu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika
milk. La uhsi thana'an alaika anta kama athnaita ala nafsik. Masya Allah, terjemahan dia sangat powerful. Terjemahan dia sangat powerful. Sebab itu bila ada orang kata boleh tak nak baca ayat Al-Quran dalam rukuk dan sujud, mazhab Syafi'i kata makruh. Kenapa makruh? Sebab itu bukan tempat dia. Banyak lagi yang mana zikir-zikir yang kita belum amalkan ketika mana rukuk dan sujud. Apatah lagi ketika mana i'tidal yang kita baca semalam. Begitu banyak zikir-zikir yang ada pada waktu i'tidal. Apakah terjemahannya? Allahumma ya Allah. Nabi berdoa waktu sujud, ini sesungguhnya aku a'udzu berlindung biridaka dengan keredaanmu. Nak berlindung daripada apa? Min daripada sakhatik kemurkaanmu. Ya Allah, aku berlindung daripada kemurkaanmu dengan apa? Dengan redamu ya Allah. Yang kedua, wa a'udzu dan aku berlindung bimu'afatika dengan kemaafanmu, min daripada uqubatik hukumanmu. Yang ketiga, wa a'udzu dan aku berlindung bika minka, aku berlindung kepadamu daripada hukuman dan siksaanmu. Dan yang keempat, kita memuji Allah, la uhsi, aku tidak akan sanggup dan mampu untuk mengira thana'an, pujian-pujian alaika, ke atasmu ya Allah, anta kama athnaita ala nafsik, engkau adalah sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Kita tak akan mampu nak puji Allah. Walaupun 24 jam kita memuji Allah, kita tak akan mampu memuji Allah kerana sempurnanya Allah, maha sucinya Allah. Maka ini adalah zikir yang ketujuh. Siapa yang mana berazam untuk amalkan, makna dia pun sangat baik, maknanya pun adalah sangat mendalam, maknanya pun kerana ia ini adalah daripada insan yang jawami'ul kalim, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ini adalah riwayat yang ketujuh ataupun doa yang ketujuh berkenaan tentang doa dalam sujud. Riwayat-riwayat yang berikut ini Imam Nawawi bawakan untuk menerangkan kepada kita untuk memperbanyakkan doa ketika mana sujud. Dengan doa apa? Doa-doa yang Nabi SAW ajar kepada kita. Yang mana ini adalah doa dia dan juga doa-doa yang mana yang lain, maka digalakkan untuk banyak berdoa ketika mana sujud. Maka Imam Nawawi membawakan dua riwayat menceritakan tentang kepentingan doa ketika mana sujud, dan riwayat yang apa terakhir menceritakan antara doa yang Nabi baca ketika mana sujud. Riwayat yang ke-151, kata Imam Nawawi, warawaina fi sahih Muslim, dan kami meriwayatkan dalam sahih Muslim daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ammar ruku'. Riwayat ni kita dah baca berkali-kali dah. Riwayat ini kita dah baca, ini kali ketiga kita baca. Ini kali ketiga. Kita dah baca pada riwayat yang ke-136. Riwayat 136 kita dah baca. Kemudian yang seterusnya kita dah baca pada riwayat 136. Okey. Lalu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdullah bin Abbas berkata, fa amma ar-ruku' fa'azzimu fihi ar-rabb wa amma as-sujud fajtahidu fi ad-du'a faqaminun an yustajaba lakum. Apa kata Nabi SAW menunjukkan pentingnya untuk berdoa ketika mana sujud. Sabda Nabi, fa'ammar ruku', adapun ketika mana ruku', fa'azzimu fihi rabb, maka agungkanlah Tuhanmu yang maha tinggi ketika mana ruku'. Subhana rabbiyal azim, kita mengagungkan Tuhan kita. Ketika mana ruku', agungkan Tuhan kita. Tetapi ketika mana sujud, sabda Nabi, wa ammas sujud, dan adapun ketika mana sujud, fajtahidu fid du'a, maka berdoalah dengan bersungguh-sungguh. Berdoalah dalam waktu sujud. Kenapa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqaminun,
Faqaminun ini maksudnya apa? Fahaqiqun, fajadirun, yang mana Imam Nawawi akan terangkan kemudian. Faqaminun, maka selayaknya, maka sepatutnya, ayyustajabalakum, itulah saat yang doa dikabulkan. Lalu sebab itu banyakkan berdoa ketika mana sujud. Cumanya kalaulah kita nak baca dalam bahasa Melayu, maka boleh membatalkan solat. Maka ungkapkan dalam hati. Kalau nak lafazkan pada lidah, maka pada waktu itu dalam bahasa Arab. Doa dalam bahasa Arab. Apa jua doa yang mana dalam bahasa Arab boleh diungkapkan, namun dalam bahasa Melayu ianya boleh membatalkan solat jika diungkapkan, lalu boleh apa sekadar dalam hati sahaja. Lalu Imam Nawawi terangkan apakah maksud qaminun. Kata Imam Nawawi, dikatakan qaminun dengan baris atas atau kasrah pada huruf min. Boleh baca qaminun dan juga boleh baca qamanun daripada sudut sebutan dia, qamin ataupun qaman. Apakah terjemahannya? Terjemahannya adalah haqiq wa jadir, yang mana terjemahannya adalah patut ataupun layak. Kenapakah kena memperbanyakkan doa ketika mana sujud, dan kenapakah pada waktu itu ianya mustajab? Maka Imam Nawawi membawakan riwayat yang ke-152. Ahlan, saya nampak ramai yang baru join. Mohon jasa baik untuk bantu share, kongsi sebar luas dan juga tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang mengenali tentang zikir ketika mana sujud. Walaupun nampak biasa, cuba kita tanya berapa tahun kita telah kita solat, dan berapa banyak daripada zikir-zikir Nabi yang telah kita amalkan selain daripada subhana rabbiyal a'la ketika mana sujud. Lalu mohon jasa baik untuk bantu share, kongsi dan juga sebar luaskan. Dalam Sahih Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa sabda Nabi? Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa'akthirud du'a. Sabda Nabi, aqrab, keadaan yang paling hampir, ma yakunul abdu min rabbih, di antara seorang hamba dengan Tuhan dia. Apakah keadaan yang paling hampir seorang hamba itu dengan Tuhannya? Kerana itulah keadaan yang dia paling menghinakan dirinya. Waktu itulah dia letakkan dahinya di atas tanah, dia letakkan dahinya di atas lantai, dia letakkan dirinya pada tempat yang rendah. Pada waktu itu dia menzahirkan sikap hambanya. Apakah waktu itu? Huwa sajid, dalam keadaan sujud. Sebab itu sabda Nabi SAW, fa'akthirud du'a, maka perbanyakkanlah doa ketika mana sujud. Lalu daripada dua riwayat ini, Imam Nawawi nak menerangkan bahawa dalam sujud pentingnya untuk berdoa. Dalam sujud kena memperbanyakkan doa. Dua riwayat ini rasanya sudah cukup. Riwayat daripada Abdullah bin Abbas dan juga riwayat daripada Abu Hurairah, kedua-duanya ada dalam Sahih Muslim. Lalu apakah antara doa Nabi ketika mana sujud? Kita nampak cara Imam Nawawi. Dia timbulkan minat kita dulu untuk kita nak banyakkan doa. Lalu waktu tu kita mungkin kata, nak doa lah, nak doa apa? Nak minta tu. Tapi tunggu dulu. Jangan lupa untuk doa apa yang Nabi doa ketika mana sujud. Apakah antara doa yang Nabi doa ketika mana sujud? Selain daripada riwayat 150 yang kita telah baca, doa yang menarik. Allahumma inni a'udzu biradaka min sakhatik wa a'udzu bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la usi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Ada doa yang Nabi baca ketika mana sujud yang Imam Nawawi bawakan pada riwayat 153 dalam Sahih Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, ketika mana sujud Nabi berdoa, Allahumma ighfirli dhanbi kullah diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Sama-sama sahabat baca, Allahumma ighfirli dhanbi kullah diqqah wa jillah wa awwalah wa akhirah wa alaniyatah wa sirrah. Lalu banyak orang kata, apa dalil waktu Qiyamul Lail selalunya Imam Qiyamul Lail baca, ya Allah ampunkan dosa ke semuanya, yang kecil, yang besar, yang sembunyi, yang dilakukan secara terang-terangan.
Kadang-kadang kenapalah nak doa macam tu semua sampai begitu detail, minta je Allah ampunkan. Ini dia. Sebenarnya Nabi minta begitu ketika mana sujud. Lalu sebab itu cara Imam Nawawi dia susun itu sangat menarik. Beliau ajar kepada kita banyakkan minta. Lalu sekarang ni kita nak minta macam-macam lah. Nak minta tentang tu, nak minta tentang ni, nak minta itu. Kata Imam Nawawi, ini dia, baca, jangan lepaskan. Nak doa lain silakan. Tapi kalaulah nak minta, jangan pada waktu itu lupa minta doa yang Nabi SAW minta. Sama-sama sahabat baca. Untuk kali kedua ini, sama-sama sahabat baca. Allahumma firli dhanbi diqqah kullah diqqah wajillah wa awwalah wa akhirah wa alaniyatah wa sirrah. Apakah terjemahannya? Allahumma ya Allah, ighfirli, ampunilah dosa-dosaku, kullah, seluruhnya, semuanya, ampunkan ya Allah. Diqqah, baik dosa yang sedikit, wajillah, ataupun dosa yang banyak, wa awwalah, dosa yang apa yang aku lakukan pada permulaanku, wa akhirah, ataupun pada penghujung, wa alaniyatah, dosa yang dilakukan secara terbuka terang-terangan, wa sirrah, ataupun yang dilakukan secara bunyi. Inilah riwayat yang ke-153. Manakah yang paling afdal? Adakah nak baca semua afdal? Ya, kata Imam Nawawi, baca semua 7 zikir ke atas campur doa ini yang ke-8. Kata Imam Nawawi, perlu diketahui bahawa sunat menggabungkan seluruh zikir yang kami sebutkan di dalam sujud. Baca semua. Kecuali kita dah belajar dah dalam i'tidal dan juga rukuk, kecuali untuk imam. Kerana imam pada waktu itu meraihkan makmum yang ada urusan ataupun segera. Kecualilah imam-imam yang mahsurin, yang maksudnya imam yang dia tahu semua makmum dia pada waktu itu gembira, tak ada masalah. Maka afdal dan sunat juga untuk dia pada waktu itu berdoa dengan doa-doa dan zikir-zikir yang kita telah baca keseluruhan tadi. Kata Imam Nawawi, kalaulah tak boleh baca semua, tak ada masa, ataupun mungkin tak lagi hafal semua, kata Imam Nawawi, apabila tidak dapat dilakukan sekaligus, lakukan beberapa bahagian sebagaimana yang telah kami jelaskan dalam bab-bab sebelum ini. Tak dapat baca semua, contohnya apa? 2 riwayat pertama baca pada solat subuh, 2 riwayat kedua baca pada solat berikutnya, 2 riwayat yang seterusnya baca sampailah habis 8. Ataupun pada setiap rakaat yang berbeza. Contohnya rakaat pertama bacalah 2 doa, kan total ada 8 zikir. Rakaat yang kedua baca zikir 3 dan 4. Rakaat yang ketiga baca zikir 5 dan 6. Rakaat yang keempat bacalah zikir yang ke-7 dan 8. Kata Imam Nawawi, kalaulah memang tak ada ruang nak baca, memang sibuk sangat, memang ataupun dia tak nak baca, apabila ingin meringkaskan, cukup dengan sedikit doa yang awalnya adalah bacaan tasbih. Di doa manakah yang awalnya bacaan tasbih? Itulah subhana rabbiyal a'la, riwayat yang ke-145, ataupun riwayat yang ke-144, ataupun yang riwayat yang ke-145, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghafirli. Kerana itu pun mulakan dengan tasbih. Ataupun riwayat 146, subuh kudus rabbul malaikati warruh. Ataupun riwayat 148, subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Ataupun yang ada pada riwayat 150, subhanaka wa bihamdik la ilaha illa anta. Itu maksud Imam Nawawi. Ketika mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ketika mana nak ringkas, maka bacalah mana-mana zikir yang dimulakan dengan tasbih, dengan subhana ataupun dengan subuh. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hukumnya sama dengan zikir ketika mana rukuk. Apakah hukum dia? Iaitu makruh membaca Al-Quran. Sebab itu menjawab juga yang mana persoalan orang yang bertanya, kenapa tak boleh baca Quran? Kenapa?
kerana zikirnya sendiri adalah banyak dan ini bukanlah mahal, bukanlah tempat untuk baca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah ketika mana qiyam, dan kita telah baca juga pada riwayat yang ke-137 dan riwayat 138. Okey. Allahumma salli ala Muhammad. Perselisihan berkenaan antara mana yang afdal, berdiri ataupun sujud, mana yang afdal, insya-Allah yang ini kita akan sambung kemudian insya-Allah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama. Mohon jasa baik untuk bantu share, kongsi. Kita jumpa jam 8 malam nanti dalam pembacaan kitab Al-Arba'un Al-Khairiyah. Terima kasih semua kepada yang kali pertama jemput join Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairah. Terima kasih semua. Kepada yang ingin untuk membuat pembelian kitab Al-Adhkar, boleh sahaja tekan link yang ada di ruang komen. InsyaAllah pihak saya akan membantu untuk mendapatkan kitab Al-Adhkar. Terima kasih semua.